بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita digolongkan dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat limpahan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk kewajipan menunaikan salat Jumaat. Sebelum memulakan bicara, mimbar mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan sidang jemaah sekalian mengenai peningkatan kes jangkitan demam denggi di wilayah persekutuan yang berada di kedudukan ketiga tertinggi bagi kes lokaliti denggi di seluruh negara, dengan mencatatkan 4 kes kematian dari bulan Januari sehingga April 2022. Justru
bersama-samalah kita mengambil langkah-langkah pencegahan dengan membuat pemeriksaan persekitaran rumah kediaman dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Masukkan ubat jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air di rumah dan tutupkan dengan kemas. Di samping itu, berikan kerjasama kepada anggota pejabat kesihatan daerah yang menjalankan pemantauan dan pencegahan nyamuk Aedes di kawasan perumahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kehidupan kita setiap masa. Sidang jemaah yang berbahagia, hari Jumaat merupakan hari amat istimewa bagi kaum muslimin. Hari yang penuh dengan kelebihan dan keutamaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui ibadah fardu dan sunat. Kemuliaan hari Jumaat ini hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui pensyariatan salat fardu Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sebagaimana dibacakan tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala telah memberi penekanan yang jelas terhadap larangan berjual beli setelah azan salat Jumaat dilaungkan. Segala urusan perniagaan perlu dihentikan apabila seruan azan berkumandang. Sedarkah kita betapa perkara ini sangat ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pengharaman ini melibatkan lelaki muslim yang bermukim dan dituntut hadir mengerjakan solat Jumaat? Mereka sewajarnya bergegas ke ruang solat untuk bersama mendengar khutbah dan mengambil manfaat daripadanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, meninggalkan solat Jumaat merupakan perbuatan yang ditegah kerana solat Jumaat hukumnya adalah wajib ke atas setiap individu muslim. Orang yang meringan-ringankan hukum Allah Subhanahu wa taala ini akan mengundang kemurkaannya. Ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah daripada Abi Al-Ja'di Al-Dhamri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbih." Bermaksud, sesiapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat kerana meringan-ringankannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu hatinya. Mendirikan salat Jumaat mestilah menjadi keutamaan kita. Jika sebelum ini kehadiran jemaah dihadkan akibat pandemik COVID-19, namun kini keadaan kehidupan kita semakin normal. Untuk salat berjamaah dengan kebenaran merapatkan saf dikuat-kuasakan. Namun amat mendukacitakan apabila melihat masjid dan surau Jumaat masih lagi lengang, biarpun azan sudah dikumandangkan. Apatah lagi kebenaran mendirikan salat Jumaat dikemuliakan surau Jumaat sementara telah pun ditamatkan. Sewajarnya masjid-masjid dan surau-surau Jumaat dapat dipenuhkan sebagaimana sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia. Amat membimbangkan jika ramai dalam kalangan kita mengabaikan kewajipan ini kerana sudah terbiasa untuk tidak melakukannya. Justru peringatkanlah kepada setiap lelaki yang mukallaf dalam kalangan ahli keluarga, sahabat handai, rakan sekerja dan jiran tetangga untuk bersegera hadir menunaikan kewajipan salat Jumaat. Bersegera hadir ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat adalah adab yang amat dituntut. Perkara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبسا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر." Bermaksud, sesiapa yang mandi di hari Jumaat dengan mandi yang sempurna lalu menuju ke masjid, maka dia mendapat ganjaran pahala seperti orang menyempurnakan korban seekor unta. Sesiapa yang pergi pada waktu kedua, dia seperti menyempurnakan korban seekor lembu. Sesiapa yang pergi pada waktu ketiga, dia seperti menyempurnakan korban seekor kambing.
sesiapa yang pergi pada waktu keempat, dia seperti menyempurnakan korban seekor ayam. Sesiapa yang pergi pada waktu kelima, dia seperti mempersembahkan korban sebiji telur. Apabila imam keluar untuk berkhutbah, para malaikat akan berhenti mencatat untuk turut sama mendengar khutbah. Sesungguhnya salat Jumaat mempunyai hikmah yang besar kepada umat Islam. Di samping salat Jumaat menjadi kewajipan kepada umat Islam, melaluinya persaudaraan dan perpaduan dapat diperteguhkan. Pengabaian terhadap kewajipan ini pastinya membawa kepada perpecahan ummah dan hilanglah penghayatan terhadap kewajipan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salat Jumaat sanggup ditinggalkan, bagaimana mungkin kita mampu istiqamah melazimi salat-salat fardu berjamaah di masjid dan surau yang berhampiran? Betapa lemahnya iman kerana tidak mampu memelihara tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Justru marilah kita mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salat Jumaat dan salat-salat fardu berjamaah. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah melakukan amalan ketaatan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, hayati beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Pertama, hari Jumaat merupakan hari yang amat istimewa bagi kaum muslimin. Rebutlah segala kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan tekun menjalani ibadah fardu dan sunat. Yang kedua, bersegeralah hadir ke masjid dan surau Jumaat yang berhampiran bagi menunaikan salat fardu Jumaat. Ambillah hikmah dan pengajaran melalui khutbah yang disampaikan. Yang ketiga, peringatkanlah kepada setiap lelaki yang mukallaf dalam kalangan ahli keluarga, sahabat handai, rakan sekerja dan jiran tetangga untuk bersegera hadir menunaikan kewajipan salat Jumaat. Marilah sama-sama kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Bermaksud, dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar, iaitu berkhutbah. Katakanlah wahai Muhammad, pahala iaitu balasan yang ada di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، وقال الله تعالى إن